Assalamualaikum and hi. My name is Nur Izzati Khadijah binti Hamani. Apakah isu yang terhangat pada masa ini? Mari kita saksikan. Audio Jungle. 16 November tahun 2023. Kematian sebanyak 11,500 rakyat Palestin. Tujuh belas November tahun 2023. Lapan belas November tahun 24 pesakit 2023. Hospital Al-Shifa menjadi korban jenayah perang rejim Israel dalam misi mencari tempat persembunyian Hamas yang memasuki hari ketiga. Jurucakap Kementerian Kesihatan Gaza Ashraf Al-Qudra berkata pesakit meninggal dunia akibat tindakan Zionis yang memutuskan bekalan elektrik menyebabkan peralatan penting bagi merawat pesakit berkenaan berhenti berfungsi. Sementara itu, pejuang Hamas menolak tuduhan rejim Israel bahawa ia mempunyai pusat kawalan di hospital yang mana beribu-ribu orang termasuk pesakit dan bayi pramatang menerima rawatan. Pihak hospital juga menafikan dakwaan itu. Agensi PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA dalam pada itu dipetik berkata 70% penduduk tidak mempunyai akses kepada air bersih di selatan Gaza yang mana kumbahan mentah mula mengalir di jalanan. Ketua Program Makanan Dunia pula mendedahkan lebih 1.5 juta orang dipindahkan secara dalaman dan sekatan rejim Israel ke atas wilayah itu bermakna orang awam menghadapi kemungkinan kebuluran serta-merta. 19 November tahun 2023. Keadaan wartawan di bumi Palestina. (20 November tahun 2023). Pada 20 November 2023, ketibaan bayi pramatang kemarin dari Kompleks Perubatan Al-Shifa ke Hospital Bulan Sabit Merah Emirates di Rafah. 21 November tahun 2023. إن هذا الفيديو الأخير لإلي. اليوم الاحتلال ألقى قنابل فسفور على منطقة مشروع بيت لاهيا وقنابل صوتية مخيفة وألقى بمناشير بإخلاء المنطقة، وطبعا كل المنطقة أخلت تقريبا. كل الناس صاروا يجروا بالشوارع بشكل كتير مجنون، ما حدش عارف وين رايح ولا وين جاي. يعني احنا مقسمين، انا وكم حد ضايلين في البيت والباقي كله اخلى وراح مش عارفين وين راحوا. طبعا الوضع كتير مخيف، المشهد كتير مرعب، اللي بيصير كتير صعب، ويا رب يرحمنا. 22 November tahun 2023. طالبت جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل والبدء بتحرك باسم جميع الدول الأعضاء وفي منظمة الدعاء الإسلامي وجامعة الدول العربية لبلورة موقف دولي للعدوان على غزة. لقد كان ولا يزال موقف المملكة الثابت والراسخ أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمة 23 November tahun 2023. Sementara itu, kebanyakan penduduk Gaza tidak percaya terhadap gencatan senjata. Sementara itu, rata-rata mereka menyifatkan ia sebagai gencatan palsu.
هدنة كذابة هذه كلها بيعملوها بعدين بكذب الشعب، بخلوه يطلع واللي بقصف واللي بضرب واللي بخبط. بتزبطش هيك، مش حياة هذه. احنا ما تعودنا على هيك. اولادنا صاروا يجروا من غير وعي. حرام عليهم، حرام على اللي بيصير الشيك في الشعب، حرام. شو بتلزمنا؟ ما هم الناس هيك بينزعوا، هم جايين اصلا يعني هيك بالهدنه ومن غير هدنه الناس نازحين. شو بدنا نستفيد؟ شو احنا استفدنا يعني؟ احنا بدنا هدنه توقف اطلاق النار، بدنا هدنه توقف الدم هذا وتخلص اولادنا، خلصوا. ما ضلش فينا احنا لا اعصاب، احنا الامهات ما فيش فينا قوه نعطيها لاولادنا، ما ضلش والله، ما ضل والله، ما ضل فينا صبر ولا ضل عندنا قوه، ما ضلش عندنا نبيل. احنا ايش نحكي لهم لاولادنا؟ ايش نحكي لهم؟ هدنه كذابه بس للنزوح. ما هم بينزحوا كل يوم الناس. روحوا شوفوا الكليه يا مليانه، وروحوا شوفوا ملعب الدره مليان، كل يوم بيجوا الناس. احنا بدنا نوقف اطلاق النار، بدنا نوقف كل الجرائم اللي بتصير هذه. بدنا احنا ننام ليله ننام بامان، ليله ننام بامان. Usaha Malaysia dalam membantu rakyat Palestin. Pertama, fokus pada kemanusiaan. Tekankan perjuangan kemanusiaan dan pentingnya kedamaian dan bukannya elemen keganasan atau kontroversi. 2. Dorong pemahaman. Libatkan aktiviti pendidikan seperti ceramah, pameran, foto atau tayangan dokumentari yang memberi gambaran sebenar situasi di Palestin. 3. Promosi kedamaian. Tekankan pentingnya kedamaian, keadilan dan keharmonian dalam semua aktiviti. 4. Kempen amali. Mengumpul sumbangan untuk bantuan kemanusiaan seperti makanan, pakaian atau pendidikan. 5. Elakkan memanipulasi fakta. Pastikan maklumat yang disampaikan adalah benar dan tidak disesatkan. 6. Elakkan menyalahkan individu atau agama. Jangan generalisasi atau menyalahkan seluruh kelompok atau agama tertentu atas dasar tindakan segelintir individu. 7. Hindari retorik ekstremis. Jangan menggunakan simbol yang boleh dilihat sebagai provokatif atau menyokong keganasan, contohnya senjata api, pedang, tombak. Kronologi sejarah Palestina. Pada 1897, wujudnya Pertubuhan Zionis Antarabangsa WZO bertujuan pertubuhan ini adalah untuk mendapatkan sebuah negara bagi bangsa Yahudi. Pada tahun 1917, rancangan ini disokong oleh Britain melalui deklarasi Balfour pada November 1917. Situasi semakin mudah bagi Yahudi kerana Palestin berada di bawah jajahan British pada Disember 1917. Pada tahun 1918 hingga 1947, mandat British menyokong golongan Yahudi di Eropah Timur untuk berhijrah pulang ke Palestin. PBB mengeluarkan resolusi 181 yang meluluskan pelan pembahagian Partition Plan, membahagikan Palestin kepada 3 bahagian. Pada 1948, insiden Deir Yassin di mana 300 orang telah membunuh dengan kejam. Ini termasuk kanak-kanak dan bayi yang baru lahir. Tentera Zionis juga telah memasukkan mangsa-mangsa yang terselamat ke dalam truk untuk dibawa berarak di sekitar Jerusalem. Mulanya insiden Nakbah 1948, ethnic cleansing. 14 Mei 1948, kelahiran negara haram Israel. Selepas Nakbah, Israel telah menguasai 78% daripada tanah Palestin di mana baki 22% ialah West Bank dan Gaza Strip. Pada tahun 1953, krisis Suez tercetus apabila Israel, Perancis, British cuba mengambil alih semenanjung Sinai dan terusan Suez. Seterusnya pada tahun 1967, Perang 6 Hari tercetus. Israel berjaya menawan Jerusalem Timur dan menguasai Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis secara politik dan perundangan. PBB melaksanakan resolusi 242 yang menggesa Israel untuk memulangkan semula kawasan yang ditawan. Pada 1987 hingga 1993, Intifada pertama tercetus. Hamas ditubuhkan oleh Sheikh Yassin dan Dr. Abdul Aziz. Seterusnya perjanjian Oslo ditandatangani. Pada tahun 2000, Intifada kedua tercetus disebabkan kegagalan perjanjian Oslo dan lawatan provokasi Ariel Sharon. Pada 2006 hingga 2007, Hamas menang pilihan raya.
Konflik Hamas-Fatah, Hamas berjaya kuasai Gaza. Pada tahun 2008 hingga 2009, Israel melancarkan serangan ke atas Hamas, sekolah, rumah ibadah, hospital dibom dan ribuan syahid. Pada tahun 2014 hingga 2021, Israel telah melancarkan 4 siri serangan berskala besar ke atas Gaza pada tahun 2008, 2012 dan 2014 serta 2021. 2008, Israel telah menggunakan bom fosforus. 2014, siri serangan yang bertahan 50 hari. Dan 2021, konflik 11 hari kerana Israel inginkan Masjidil Aqsa. Tahun 2020, Abraham Accord normalisasi hubungan antara Israel, UAE, Bahrain, Sudan, Bahrain. Pada tahun 2023, berlakunya Taufan Al-Aqsa. Itu sahaja isu berkenaan Palestin daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.